Sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menjalankan ibadah berpuasa tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Bagi mereka yang beragama Islam, pastikan kamu jangan skip sembahyang Jumaat pula. Sia-sialah puasa kalau tak pergi sembahyang Jumaat. Okey, alright. Kemarin heboh satu Malaysia apabila saksi ke-13 kata dia sahkan bahawa menurut yang dia nampak dalam transaksi berbelit-belit akaun wang, perjalanan wang akhirnya sampai ke akaun Najib Razak 2.28 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini baru sebentar tadi saya dapat satu lagi dokumen terbaru mengatakan tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan telah diterbitkan di dalam satu akhbar nasional ataupun akhbar arus perdana yang mana semua orang baca tuan-tuan dan puan-puan. Hubungan Najib dan Jolo dikatakan disahkan memang rapat tuan-tuan dan puan-puan, dan bukan hanya satu gambaran biasa bahawa anggapan bahawa mereka rapat, tetapi saksi mengatakan bahawa Jolo dan Najib Razak memang rapat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan artikel tersebut. Bekas pengarah bukan eksekutif One MDB atau One Malaysia Development Berhad iaitu Tan Sri Ismi Ismail telah menyifatkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak sebenarnya mempunyai hubungan yang rapat dengan ahli perniagaan dalam buruan iaitu Loh Teck Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo. Ismi berkata demikian ketika beliau menjawab soalan di mahkamah. Ini di mahkamah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan di kedai kopi, bukan di Facebook, bukan di Twitter, bukan di Instagram, bukan juga di warung tepi jalan atau sebagainya. Tetapi di mahkamah apabila beliau menjawab soalan daripada timbalan pendakwa raya yang memang saya rasa ditakuti dan tak disukai oleh Rosmah Mansur iaitu Datuk Seri Gopal Sri Ram mengenai apa yang dapat saksi itu rumuskan melalui hubungan kedua-dua individu itu melalui pemerhatian ketika beliau iaitu Ismi berada dalam Lembaga Pengarah One Malaysia Development Berhad atau One MDB di antara tahun 2009 dan juga tahun 2016 sehingga tahun 2016 sebenarnya. Okey. Kata beliau dalam kenyataan tersebut di mahkamah tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya ia adalah hubungan yang rapat, katanya, ringkas, padat. Ditanya sama ada beliau mengetahui secara peribadi mengenai butiran bagaimana kedua-dua individu itu berkongsi dana One MDB, Ismi yang juga adalah saksi pendakwaan yang ke-13 berkata beliau tiada pengetahuan mengenainya. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara itu, Ismi dirujuk dengan minit mesyuarat One MDB yang bertarikh 26 September 2009. Ini memang detail tuan-tuan dan puan-puan kerana siap dengan ada minit mesyuarat, siap dengan ada tarikhnya sekali, di mana ahli lembaga pengarah telah memberikan beberapa ketetapan terhadap usaha sama di antara One Malaysia Development Berhad dan Petro Saudi International Ltd ataupun dikenali sebagai PSI yang tidak dipatuhi oleh pihak pengurusan. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara itu dibangkitkan lagi pada satu mesyuarat bertarikh 3 Oktober yang mana saksi yang lain iaitu pengerusi Tan Sri Muhammad Bakir Saleh telah meletak jawatan tidak lama kemudian iaitu pada 19 Oktober 2009. Ditanya sama ada beliau membangkitkan secara pribadi mengenai ketidakpatuhan pihak pengurusan dalam mesyuarat itu kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO One MDB pada ketika itu iaitu Datuk Syarul Azhar Ibrahim Halmi. Ismi berkata ahli lembaga pengarah membangkitkan perkara berkenaan secara kolektif. Bagaimanapun katanya, pengerusi iaitu Muhammad Bakir adalah paling lantang.
Berhubung budaya kerja ketika dalam lembaga pengarah, Sri Ram bertanyakan adakah saksi itu berada dalam kedudukan untuk bercanggah dengan Najib berhubung bagaimana 1MDB sepatutnya diuruskan. Ismi menjawab, saya boleh tetapi tidak lakukannya. Bagaimanapun Ismi berkata, beliau tidak dapat mengingati apakah sikap lembaga pengarah selepas Muhammad Baqi meletak jawatan. Ismi berkata pada awal pelantikannya, pada tahun 2009 yang lalu, beliau mempunyai tahap kepercayaan yang amat tinggi terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, berkenaan berhubung dengan projek usaha sama dengan Arab Saudi. Menurut Ismi lagi, tuan-tuan dan puan-puan, dengan pembibitannya dalam TH, beliau merasakan projek berkenaan akan memberikan faedah kepada syarikat. Katanya dalam kenyataan itu di mahkamah, dalam kapasiti saya, ketika itu saya percaya ini adalah inisiatif yang baik untuk terus menjalin hubungan dengan Saudi. Tambahnya lagi dalam kenyataan itu, tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu saya mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kepimpinan. Dengan kepimpinan yang saya maksudkan ialah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika itu, katanya dalam kenyataannya di mahkamah. Ismi turut memberikan keterangan terhadap Najib yang menghadapi sebanyak 4 pertuduhan yang telah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan sebanyak 2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 lagi pertuduhan pengubahan wang haram yang juga membabitkan jumlah yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, artikel ini telah disiarkan pada 7 April tahun 2022 pukul 2.54 petang di hmetro.com.my. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu disahkan bahawa di mahkamah diberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memang ada hubungan yang rapat dengan Jolo dan bukan hanya tanggapan sahaja, tetapi di mahkamah diberitahu bahawa Najib Razak memang bukan setakat kenal, bukan setakat tahu, bukan setakat pernah berjumpa, tapi rapat dengan Jolo. Tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan ini, kamu buatlah banyak-banyak amal supaya, ialah kan ini peluang yang baik di bulan yang baik untuk buat amal. Kita fikir yang baik-baik saja untuk segala perkara, termasuklah kes 1MDB, kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita fikir yang baik-baik, kita doakan yang baik-baik untuk Datuk Seri Najib Tun Razak supaya beliau dapat membersihkan namanya. Benar tetap benar, salah tetap salah. Sentiasa saya berpegang teguh kepada pendirian Tuhan tak pernah tolong, tak akan tolong orang yang bersalah, tetapi dia akan selalu tolong orang yang benar. Kalau Datuk Seri Najib Tun Razak benar, saya percaya akhirnya kebenaran akan menang dan dia akan dibebaskan. Tuhan pasti tolong dia. Tapi kalau dia salah, macam mana pun tak ada lagi harapan. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak, tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.